Ahlan wa sahlan, marhaban bikum, awalul kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab aku ni salam. Syazwan. Ya, masih Okey. lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Bersama dengan kami, saya Ahmad Nazri. Saya Afiq Syazwan. Hari ini sebenarnya subjeknya, Afiq. Sebab itulah tadi mula-mula kita bagi bahasa Arab. Sebab kita nak belajar bahasa Arab. Jadi ini sebenarnya khusus untuk pelajar-pelajar SPM yang mengambil subjek elektif. Iaitu bahasa Arab. Ya. Dan katanya guru yang akan mengajar anda semua, beliau mempunyai pengalaman sebanyak 20 tahun mengajar dalam bahasa Arab ini Di sekolah Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Siapakah beliau ini, Hafiq? Ya, sebab ni dia ada mengajar di YouTube. Oh, okey. Saya ada tengok juga dekat YouTube. Teknik Ustazah ni mengajar sambil menyanyi. Jadi sebenarnya mudahlah untuk pelajar-pelajar di luar sana untuk mengingati lirik. Okey. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita jemput beliau ini dia. Kita ada Ustazah Aida. Jemput Silakan, masuk. Ustazah. Ahlan wa sahlan, Ustazah. Ahlan bikum. Ahlan bikum, Afiq, Ma. Apa saya itu? sebenarnya ada belajar sikitlah bahasa Arab. Boleh saya cuba ke, Ustazah? Boleh, boleh. Ana uhibbu Ustazah. Naam. Naam. Lepas tu dia reply balik dah. Dah tak tahu dah. Dah tak tahu nak reply apa. Jangan cuba, jangan cuba-cuba, bahaya. Okey, Ustazah. Saya pasti Alhamdulillah. anak-anak ataupun pelajar-pelajar di rumah dah tak sabar untuk belajar macam mana kita nak tackle soalan bagi kertas bahasa Arab ini. Dipersilakan, Ustazah. إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله سنتعلم عن اللغة العربية المعاصرة خصوص للشهادة الثانوية الوطنية يعني الماليزية kertas bahasa Arab SPM yang mana kertas ini menggunakan kod 5403. Saya akan sentuh, Ustazah akan sentuh tentang apa yang terkandung di dalam secara umumnya di dalam kertas bahasa Arab ini. Baik, kertas bahasa Arab yang ada di depan ini yang terpapar di sini adalah kertas satu, iaitu waraqah al-ula. Bertulis. Bertulis, yani bil Arabiyah al-kitabah. Kertas satu iaitu bertulis, waraqah al-ula yani tahririyah. Okey, tahririyah. Wa الورقة الثانية عن شفاوي iaitu berkaitan dengan lisan. Okey, berkaitan dengan lisan. Baik, di sini sukalah saya nak sebutkan di sini yang mana kertas satu ini, kertas bertulis, insya-Allah ujian bertulis ini dia ada 70% yang diambil daripada kertas ini. Yang mana 70% itu adalah wajaran dia. Okey, memang satu keseluruhan itu 100%. Markahnya 100%. Tapi dia ambil hanya 70%. Untuk kertas satu. Maksudnya macam ni. 100% markah yang ada kat situ bersamaan dengan 70%. Oh. 70% wajaran. Lagi 30%? Yang 30% lagi ada pada ujian lisan. Jadi kenapa saya sebut di sini? Kerana kertas satu dan juga kertas dua, iaitu ujian bertulis dan juga ujian lisan saling berkait antara satu sama lain. Okey, saling berkait antara satu sama lain. Jadi nak mengingatkan pelajar-pelajar di luar sana, memang wajib kita memberi penumpuan. Bukan hanya pada kertas bertulis saja, tapi kepada kertas ujian lisan. Maksudnya kena menguasai kedua-duanya sekali. Ya, Tak betul. boleh salah satu. Tak boleh salah satu. Dan saya pasti pelajar-pelajar yang sedang menonton ini, diorang nak tahu macam mana nak tackle yang kertas pertama iaitu bertulis, Ustazah. Kertas bertulis ini ada 3 jenis item, iaitu objektif pelbagai bentuk, kemudian subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Baik, objektif pelbagai bentuk ini sebenarnya dia ada dua dia punya bahagian dia. Okey. Pecahan dia. Baik. Satu memilih respon dan satu lagi kemukakan respon. Dan nama pun objektif. Maksudnya di situ kita jawab secara ringkas. ABCD? Mungkin? Mungkin. Mungkin.
Oh, dia pernah tak mungkin ke macam mana? Mungkin kita sebab kita nak saya bukan dia apa Menyediakan soalan peperiksaan. kita mengandaikan Okey. kemungkinan. Jadi bila kita dibayangi dengan objektif pelbagai bentuk tu, okey, bila kata sebut objektif tu sudah pastilah pilih jawapan. Kan isi tempat kosong yang pendek-pendek tu. Cukup. Dia bukan bentuk subjektif. Jadi okey. saya pasti ini adalah pelajar-pelajar mudah lah untuk mendapat markah Ya, di bahagian betul. objektif, Ustazah. Baik. Kemudian subjektif respon terhad. Okey. Okey, jadi subjektif respon terhad ni dia lebih dia lebih apa tu, pelajar menjawab soalan berdasarkan apa yang disoalkan. Jadi skop yang dijawab tu berdasarkan soalan tu. Baik, faham. Maksudnya subjektif berbanding- ni lebih kepada soalan yang perlu orang kata Dia tak ada pilihan ada jawapan pemilihan lah. jawapan. Tak ada pilihan jawapan Dia tu. subjektif kan? Ya. Okey. Kemudian kalau subjektif respon terbuka, jadi tak samalah dengan subjektif respon terhad. Perbezaannya, Ustazah? Bezanya kalau respon terbuka, open, kan? Okey. Jadi terpulang kepada pelajar-pelajar tu dia nak Jawab jawab atau menggunakan dia punya idea dia. Sejauh mana dia dapat memberi respon berdasarkan soalan yang ditanya. Maksudnya dia subjektif tak respon terhad di terbuka sini. ni kemahiran berfikir lah maksudnya. Ya, dia lebih kepada berfikir. kemahiran berfikir. Baik. Ini kalau kita jawab ni, Afiq. Setelah kita tulis alif bata je kot. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Okey. Okey. Baik, boleh sambung, Ustazah? seterusnya, okey, kita lihat di sini bilangan Bilangan soalan. Okey, bilangan soalan dalam satu soalan tu, Okey. dia ada 3 bahagian. Okey. Dia ada 3 bahagian. Bahagian A, qismul alif, bahagian B, qismul ba, dan juga bahagian C, qismul Ta. jim. Jim. Alif ba jim. Okey. Oh. Alif ba jim, bukan alif Alif ba ba- ta. Okey, baik. Jadi bahagian A ni itu Okey. qismul jim, dikenali sebagai qismul jim dalam kertas tu. Dia ada objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk yang Ustaz sebut tadi. Oh, Okey. baik. Okey. Yang Ustaz sebut tadi. Yang mana objektif pelbagai bentuk ni dia ada 20 soalan. 20 Okey. soalan. 20 soalan. Ini berdasarkan soalan tahun lepas lah. Kita kupaskan berdasarkan soalan yang tahun lepas lah. Tahun 20 Tahun 19. 2019. 2019. Okey. Jadi 20 soalan yang mana soalan ni soalannya hanya memerlukan pelajar menjawab sama ada memilih ataupun kemukakan respon yang pendek-pendek. Okey. Macam Ustazah ada cakap tadi, ini berdasarkan pada kertas peperiksaan pada tahun 2019 kan? Ya. Maksudnya dia setiap tahun dia akan bertukar formatnya ke ataupun setiap bahagian itu dia punya penilaian ataupun pemarkahan dia akan bertukar juga, Ustazah? Dia setiap tahun kita tak tahu bentuk soalan, adakah bentuk soalan yang sama. Tak mungkin soalan yang sama. Tapi mungkin dia punya asalkan dia objektif pelbagai bentuk. Dia datanglah sama ada dia nak datang dalam bentuk padanan ke, nak datang dalam bentuk sahih al-akhta. Tahu sahih al-akhta? Aku tak sempat kan. Okey, sahih al-akhta. Maksudnya betul ataupun salah. Ataupun salah. Ataupun dia nak tanya dia suruh kita pilih jawapan. Pilihlah jawapan. Dia bagi macam-macam, dia pelbagai bentuk persembahan. Oh, jadi takkan sama lah setiap tahun. Ya, format memang dia. tak sama. Jadi agak mencabar, itu sebabnya saya Ustazah lebih suka menerangkan kepada pelajar di luar sana dia punya bentuk-bentuk yang kemungkinan yang akan dipersembahkan di dalam soalan nanti. Pada tahun 2020 ini Pada lah. tahun 2020 ini. Dan 20 soalan itu ingat hanya 20 markah sahaja. Satu soalan untuk Satu satu soalan Satu soalan, satu satu markah. 20 markah saja. Oh. Okey. Kalau Okey. bahagian B kalau kita tengok kat situ 3 soalan. Adakah markahnya 30 Tiga juga. ataupun 3? Yang ni pun andaian juga. Ya. Kita tengok bila kita tengok bahagian B ni itu qismul ba, okey, subjektif respon terhad 3 soalan menunjukkan dia maksud 3 soalan sini sebenarnya 30 markah. 30 Oh, 30 markah. markah. 30 markah.
Baik. Jadi kita bila sebut tiga soalan ni 30 markah, sudah pastilah satu soalan tu 10 markah. 10 markah. Kan? Dan saya pasti soalan tersebut pun bukan semudah ABC, Ustazah. Ya, betul. Jadi satu soalan 10 markah itu kita punya andaian. Adakah 10 markah betul ataupun 12 markah? 8 markah di soalan lain ataupun macam tu. Dia main di sekitar itu. Jadi Ustazah, ketiga-tiga soalan tu tak boleh selalunya, kadang dalam kertas soalan akan ada pemilihan soalan. Boleh jawab 2 sahaja. Jadi ini ketiga-tiga memang perlu wajib jawab. Wajib jawab. Ya, wajib jawab. Okey. Okey. Dia ada yang tak wajib dijawab. Oh, ada Okey. juga. Ada. Selepas ni kan sampai. Itu bahagian C. Dah sampai dah. Bahagian C. Okey, baik. Bahagian C ni iaitu qismul jim. Okey, qismul jim dia ada dua. Dia ada dua kategori lah. Subjektif, respon terhad. Macam mana yang tadi? Yang mana subjektif, respon terhad ni dia berkaitan dengan karangan berpandu. Karangan berpandu tu maksudnya dia bagi Topik. sikit dia punya topik ya. Poin-poin yang diberikan poin-poin, lah. Kemudian dia suruh kita jawab berdasarkan apa yang dia bagi. Dan haruslah dijawab dalam bahasa Arab ya. Ya, wajib So, menjawab macam mana? dalam bahasa Arab. Kalau Afiq dapat buat kena karangan macam ni boleh? Boleh, Google Translate ada. Macam tu semua orang nak ambil kertas bahasa Arab. Bahasa Melayu okey. Cantiklah. Translate je, direct translation. Okey. Baik, Itu ini- satu soalan lah. Ini satu soalan. Yang mana soalan ini karangan Allah. Tak apa, Okey. Karangan berpandu ini, satu soalan ini hanya 60 perkataan saja yang patutnya dijawab oleh pelajar. Oh, Okey. 60 patah perkataan. Tapi kita tengok juga punya bentuk soalan tu. Adakah soalan itu meminta pelajar tu ringkaskan? Kalau ringkaskan tu memang cukup-cukuplah 60 patah perkataan. Tak boleh lebih lah. Kalau lebih kemungkinanlah markah tu berkurang di situ. Oh, akan terjadi macam tu juga Ustazah. Oh, baik. Kita tengok bentuk soalan. Okey. Kalau soalan tu dia kata ceritakan berdasarkan iklan yang dia bagi. Baik. Berdasarkan iklan dan perkataan-perkataan ataupun ayat yang jumlah ayat, jumlah tu dalam bahasa Melayunya ayat lah. Yang dia beri dalam dalam kertas itu. Pelajar menceritakan, dia cerita tak semestinya 60 patah perkataan terus berhenti. Dia boleh jugalah lebihkan sikit sebagai ni kan. Tapi tak adalah sampai 100, 200 patah perkataan macam karangan ni. Sebab kalau nak 200, boleh. Nak jawab 200. Ini bahagian ni. Subjektif, respon terbuka. Walaupun ada 4 soalan di situ tetapi anda hanya menjawab satu soalan sahaja. Ya, Ini betul. yang Ustazah maksudkan kebat lah kemahiran berfikir Ya, mengikut kreativiti pelajar tersebut. Ya, betul. Baik, selesailah di sini untuk kita tahu format kertas soalan bahasa Arab. Jadi sekarang ni Ustazah boleh ya kita berehat dahulu. Boleh, boleh. Ada bau tak? Ustazah ada bau ke Ustazah? Apa? Bau apa? Dengan kata ini Makcik Kantin buat shawarma. Oh, ya ke? Dia tahu Ustazah nak datang. Oh, sedap Ada betul. daging kambing menanti di kantin. Apa kata kita bertirai dulu? Ya, kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Nanti belanja kebab tu buat duit. Kebab. Kau nak kebab? Berapa kebab? 3. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Afiq, Ya. tak sempat nak beli shawarma tadi Afiq. Tak sempat kan? Tahu tak kawan kelas kita sebelah apa namanya? Bob Dia beli semua. Habis lah. Habislah. Kesian Ustazah minta maaf Ustazah. Kami dah Tak niat dah apa. tadi nak bawa sikit. Tak apa, lepas ni ada lagi kan janji temu kita kan? Ada. Setiap hari kau Ustazah. Jadi Ustazah, kita nak sambung sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, baik. InsyaAllah Ustazah akan sambungkan. Kita tengok. Yang pertama sekali bahagian A. Okey, bahagian A, qismu alif. Dan di sini dia tengok Ashrun darajah.
Saya tahu, 20 markah. Ya, 20 markah. Tak perlulah tengok apa pakcik Google Tak ada. Baik. Ini adalah bahagian A. Okey. Apa yang ada dalam bahagian A? Dia ada mufradat yang mana dalam ni dia ada 4 soalan utama. Yang bermain dalam soalan ini adalah mufradat. Mufradat. Ya, mufradat. Okey. Tahu apa dia mufradat? Tak tahu, pernah Ustaz. belajar? Tak. Saya mungkin dah Belajar bahasa sedikit Inggeris? lupa. Tahu saya. Dulu kan sekolah bahasa Inggeris kan? Ya, betul salah. Okey, baik. Mufradat ni adalah perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan. Mufradat. Kemudian nahwu, Mhm. itu tata bahasa Tata dan juga bahasa. saraf. Sama jugalah saraf. Okey. Okey. Baik. Dia bermain di sekitar ini. Mufradat, nahwu dan saraf. Saraf. 4 soalan utama ini. Okey. Okey, baik. Kemudian kita tengok di sini yang mana dalam bahagian A ni khusus soalan yang akan disoalkan di sini adalah objektif pelbagai bentuk yang kita sebut tadi. Iaitu memilih respon dan memilih juga respon dan juga kemukakan respon. respon. Baik. Okey. Kemukakan respon. Jadi jawapannya hanya pendek-pendek dan pelajar hanya jangan baling buah dadu pula kan. Pelajar hanya memilih. Memilih tanpa dia tak perlu memikirkan yang berat-berat kan. Itu sebab apa dalam kertas ini bukan kata kertas bahasa Arab saja. Mungkin juga kertas-kertas lain. Bila nak buat soalan tu, mestilah berdasarkan aras-aras. Ya. Pada pemikiran ustazah lah. Aras rendah, aras sederhana, aras tinggi, betul tak? Jadi ini ni kalaulah Afiq dengan Akmal tengok objektif pelbagai bentuk ni agak-agak ni aras apa agak-agak? Ini aras rendah lah. Rendah dan rendah lah. Ataupun Rendah mungkin lah dia kan? akan bagi sederhana Ustazah. Sederhana, ya betul. Dan tinggi pun mungkin dia bagi Mungkin sikit-sikit juga je. sikit-sikit pandai. Dia ada nisbah. Bagus. Dia ada nisbah dia 5, 3, 2. Dia ada nisbah dia. Baik. Apa yang saya difahamkan macam itulah. Okey, baik. Kita tengok di sini tempoh. Okey, tempoh yang diberikan di sini untuk menjawab soalan ni hanyalah 2 jam 15 minit sahaja. Tapi di sini ada juga kebab dia. Apa? Pelajar-pelajar ni dia kena dia kena gunakan kemahiran berfikir dia tu yang terbaik. Bila soalan ini kata 2 jam 15 minit, bila dia tengok soalan tu, keseluruhan soalan tu dia ada 3 bahagian yang saya sebut tadi kan? Dia ada 3 bahagian. Agak-agak apa yang dia nak buat kat situ? Dia akan bahagikan bahagian A berapa minit, bahagian B berapa minit, bahagian C berapa minit. Jadi Ustazah ada tips tak macam pembahagian masa tu? Kalau tanya Ustazah, insya-Allah Ustazah cuba jawab. Okey. Okey. Kalaulah bahagian A tadi, kalau dah Afiq dengan Akmal cakap kata objektif pelbagai bentuk tu adalah aras yang agak rendah. Rendah. Kita kurangkan sikit dia punya masa tu. Okey. Kemudian kita lebihkan masa yang susah tu. Iaitu bahagian B itu dan bahagian C B tu lah. dan C tu. Okey. Jadi bahagian C tu memang susah lah. Sebab dia kena menulis karangan kan Ustazah? Susah bukan dia susah sampai Tak boleh nak jawab. tak boleh nak jawab. Maksudnya dia memerlukan pemerahan otak. Dia kena Betul okey. tak Dia Ustazah kena macam ekstra sebut ni? sikit lah. Ya, Dengan fokus je. Jadi dia lebihkan yang tu. Dia kena pandai manage lah, pandai menguruskan masa dengan betul. So dia kena pandai-pandai lah Ustazah. Bagikan masa. Pandai-pandai. Baik. Okey. Baik, kita tengok. Kaifa. Cepat. Okey. Kaifa nujibu hazihil as'ilah. Dia dapat yang ujung-ujung je Ustazah. Dia kata biasa je. Tak. Kaifa nujibu hazihi al-as'ilah. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Okey, kaifa. Apa dia tak boleh pakai ni Ustazah? Ini tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai, jangan pakai sangat. Kalau nak tanya setakat 1 kalimah, 2 kalimah boleh. Tapi kalau nak 1 ayat, 2, 3 ayat tu nanti sesatlah. Masya-Allah. Okey. Baik. Okey, kita tengok yang Ini pertama. bahagian depan lah. Ini untuk panduan pelajar-pelajar di luar sana. Kalau siapa-siapa yang tak pernah tengok bentuk soalan, dia punya muka depan tu, inilah bentuk dia kalau ikut 2019 lah. Sebab ini tahun 2019. Jadi Ustazah screenshot kan, Ustazah masukkan di sini, nampaklah dia punya bentuk. Muka hadapan. Muka depan ni. Dan pastikan, pelajar-pelajar pastikan dia punya kod
Kod dia 5403 stroke 1. Jangan, sebab apa stroke 1 tu? Ada sebab. Kertas Kertas satu. Ya. Maksudnya subjek bahasa Arab ni ada 2 kertas lah. 2 kertas. Oh. Tadi kan waraqah atsaniyah, kertas 2 tadi, itu adalah lisan. Hafiz, astagfirullahalazim. Apa? Attention. Attention. Kita memastikan. Ustaz, pernah ke pelajar-pelajar tersilap dia punya kertas yang dia nak menjawab tu, Ustazah? Pernah ke? Okey, kalau itu sebabnya Ustazah insya-Allah tak silap. Sebab pihak yang menyediakan soalan tu dah pastikan kan. 5403 5403. Cuma ni Ustazah nak pesanlah kepada pelajar-pelajar, apabila kita dapat soalan berada di depan kita ni, pastikan nombor tu betul ke tidak. Manalah tahu kan kod-kod terlepas pandang dari segi nombor kod tu. Jadi kena ingatlah 5403 itu adalah kod bagi al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah. Bukan bahasa Arab. Itu adalah bahasa Arab itu adalah itu kertas kertas bahasa Arab di sekolah yang mengambilnya adalah sekolah SMKA, sekolah menengah kebahasaan agama. Okey, baik. Kita nak pergi nak menjawab soalan ini. Jangan lagi. Belum. Nak jawab soalan ini perlu ada persediaan di dalam pemikiran kita ni. Kita kena bersedia sebelum kita menjawab tu kan. Masa kita belajar, masa tingkatan 1 lagi, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Apa yang kita belajar itu insya-Allah akan disoalkan. Okey, yang pertama fahamkan kata kunci soalan. Ustazah, saya minta maaf. Afiq, ada nampak tak? Hafal nota ringkas lagu PDPC. Adakah Ustazah akan menyanyi? Ustazah nak perkenalkan je. Ingat dia nak menyanyi. Contohnya, lagu yang Ustazah yang simple lah. Ustazah ambil lagu Cindai. Okey. Lagu Cindai yang berkaitan dengan tata bahasa, itu al-masdar. Macam mana kita nak ingat masdar? Af'ala if'al, fa'ala taf'il, fa'ala mufa'ala, tak tukar dhamma, alif tambah alif sebelum akhir. Itulah cara menukar masdar. Maksudnya dia memudahkan pelajar. Memudahkan penghafalan. Okey. Sebenarnya kan? Ya, betul. Kalau Afiq dengan Akmal budak baru belajar kan? Tak tahu apa tu af'ala if'al. Sebenarnya af'ala tu apa dia? If'al tu apa dia? Maksudnya af'ala ni fi'il, dia boleh jadi masdar. Masdarnya menggunakan wazan if'al. Contoh aslama, Islam. Perkataan Islam tu sebenarnya datang daripada aslama. Aslama. Ya, kan Islam. Dapat dah ilmu hari ni kan? Dapat dah. Alhamdulillah. Perkataan Islam. Kita bila kita tanya pelajar perkataan Islam apa kata dasarnya, dia mestilah sebut Salimah kan? Sebenarnya kata asalnya ialah aslama. Aslama. Jadi bila aslama, masdarnya ialah Islam. Islaman. Islam. Okey? Af'ala if'al, fa'ala taf'il, fa'ala sallama taslim. Di sini tak taslim? Pernah dengar taslim. Ada juga nama kawan-kawan kita pun taslim, tasnim. Itu semua tu masdar daripada asal perkataan dia. Asal perkataan perbuatan lah. Yang tadi perbuatan, yang ni isim. Belum sentuh lagi. Belum sentuh lagi kat situ. Tu lagu kan. Bila nampak je. Ada lagu-lagu. Ustazah kami dia jadi excited Ustazah. Excited. Okey, baik. Jadi yang pertama tadi Ustazah sentuh apa dia? Faham kata kunci soalan. Baik. Okey. Apa dia kata kunci soalan? Bila Ustazah buat kajian, jadi apa yang perlu ditekankan oleh pelajar, dia mestilah faham. Ayin, apa makna? Hati, apa makna? Okey, ikhtar, apa makna? Hawil, apa makna? Istakhrij, okey, apa makna? Imla al-faraghat, apa makna? Iqra. Apa makna? Akmil. 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 Dan juga da.
Jadi ayin tu maksudnya tentukan. Tentukan. Sebab kenapa Ustazah tuliskan di sini? Sebab ramai pelajar-pelajar dia ada ilmu semua-semua tu tapi dia teringat bentuk soalan. Jadi dia kena tahu soalan kata kunci soalan tu apa dia. Ayin tentukan. Bila dah dia faham tentukan, dia tahulah nak buat macam mana, betul tak? Betul. Okey, hati berikan. Okey, ikhtar pilih. Pilih. Ikhtar pilih. Kan sesuai tak dengan objektif pelbagai bentuk? Pilih. Sesuai, pilih. Sesuai kan? Dengan jawapan. Ya. Hati. Sesuai tak? Sesuai kan? Hati. Hati tu, lupa nak sebut hati tu maksudnya datangkan. Datangkan. Maksudnya berikanlah. Berikan. Okey. Hawil. Tukarkan. Okey. Istakhrij. Keluarkan. Maksudnya dia bagi satu bentuk soalan tu, dia suruh kita keluarkan. Imla al-faraghat. Imla al-faraghat tu maksudnya isikan tempat kosong. Okey. Iqra, baca. Baca. Akmil, sempurnakan. Akmal. Ya saya, Ustazah. Makna apa? Yang sempurna. Yang sempurna. Betul. Okay. Kalau akmil maksudnya sempurnakan. Maksudnya diarahkan. Diarah. Betul lah. Jadi Ustazah tak panggil lah akmal sebagai akmil. Kalau akmil jadi macam dengan arahkan. Ustazah mengarahkan satu arah. saya. Ya, Oh, betul. okey. Jadi ini akmil bukan akmal. Okey, kemudian Dok. da. Dok. Da tu maksudnya letakkan. Ataupun isikanlah. Isikan tempat kosong. Ya. Jawapan itulah. Baik. Okey. Dan jangan lupa hafal nota ringkas. Okey, Lagu nota ringkas PDPC tu macam mana, Ustazah? Lagi sekali. Tadi. Okey, kalau nak lagu PDPC Ustazah, bukalah channel YouTube Aida Wahid. AIDA. Aida Wahid. Wah. Baik. Jadi Ustazah, kita orang nak buka YouTube ni kan? Kalau raha, apa maksud dia? Naam. Raha. Roha. 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 Kenapa? Rehat je. Oh, Kan? istirahat. Istirahat. Kurang. Bahasa Arab ni dia walaupun bunyi dia kalau lain je maksud dia berbeza, Ustazah. Ya. Jadi sekarang ni Akmil. Roha. I nak suruh aku dah. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Ya, bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ni dengan cerita Ustazah, Akmal tengah praktis tadi. Apa yang bunyi Arab tadi nak sebut? Bukan ni. Nampak kat YouTube Ustazah ni? Ada 40 lagu dia menyanyi ni. Ya. Ustazah, jangan tak payah ajar menyanyilah Ustazah. Tak boleh lah macam tu. Baik, Ini Ustazah. sebenarnya cukup penting sebenarnya. Okey Ustaz, kalau kita dapat lihat, ini adalah kertas bahagian 1. Ya. Ustazah boleh Teruskan. terangkan kepada Baik. kami semua. Okey, baik. Ustazah akan sambung tentang qismu alif, iaitu yang mana di sini ada 20 markah. Ini dia punya bayangan soalan. Okey. Okey, bayangan soalan. Tapi soalan-soalan ni memang Ustazah ambil daripada negeri campur-campur lah, negeri bercampur-campur negeri. Soalan trial. Okey, kita tengok minas su'al alif ila su'alul khamis. Okey, imla al-faraghat bil kalimat al-munasibah al-mushtaqat atau al-masdar atau al-fi'l mimma bainal qausain. Maksudnya Ustazah? Maksudnya isikan tempat kosong dengan kalimah yang bersesuaian. Baik. Sama ada mushtaqat, masdar, fi'il dalam kurungan. Kurungan? Itu. Jadi di sini pelajar-pelajar janganlah faham kata perkataan mushtaqat, masdar dan fi'il masukkan di sini. Tak. Sebenarnya kita gunakan perkataan di situ. Ini bersesuaian dengan pelajar tingkatan 5 kan? Ya. Jadi bila dia nak jawab, mestilah dia baca dulu. Okey, bila dia baca alif wahid Safwan okey, Sadiq. Jadi Safwan kawan. Safwan daripada perkataan aslama. Aslama. Aslama bukan Islam tadi. Okey. Bukan Islam. Kalau kita sebut Islam, masdar.
Ustazah kan nyanyi tadi lagu Masdar kan? Af'ala if'al. Bukan. Kalau kita letak Safwan, Islam sadiq. Salah. Dari segi makna dia, Safwan Islam yang benar. Tak kena kan? Tak kena. Jadi, dia akan letakkan Safwan Muslim sadiq. Oh. Muslim sadiq. Safwan seorang Muslim. Seorang Muslim yang betul, yang benar. Jadi Ustazah kalau nak tulis, Ustazah boleh tanda apa-apa? Okey. Betul. Lupalah. Okey, kita tengok. Ustazah akan tulis di sini Okey. Okey, tulis di sini. Muslim. Okey. Okey. Muslim. Betul tak tu? Muslim tak cukup gigi. Tambah. Okey. Okey. Muslim sadiq. Baik, tak apa. Okey. Tak payah tulis-tulis, buang masa Ustazah nak cakap ni. Okey. Boleh. Safwan Muslim sadiq. Okey, Safwan Muslim sadiq. Okey. Jadi nak tahu dia, Muslim ni adalah mushtaqat. Kalau nak pelajar-pelajar kalau menghafal lagu Ustazah tadi, dia akan tahu. InsyaAllah dia akan. InsyaAllah dia akan tahu. Al-mushtaqat. Ustazah ambil lagu Nenek-nenek si bongkok tiga. Nenek si bongkok tiga. Kan? Jadi Ustazah nyanyilah lagu Al-mushtaqat hiyal asma al-ma'khuza min lafzil fi'il. Okey. Tolong buat lagu Ustazah. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi, buka sendirilah. Ustazah tak sempat. Boleh. Jadi di situ Ustazah letakkan perkataan-perkataan yang di bawah al-mushtaqat tu. Isim fa'il, isim maf'ul, semua ada dalam tu. Ini saya pasti siapa yang belajar bahasa Arab ni dia akan faham. Fahamlah Dia akan apa faham. maksud di sebalik. Kalau Akmal dengan Afiq memang agak-agak macam ni lah kan. Masya-Allah. InsyaAllah lah. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey. Jadi jawapan di sini Muslim. Baik. Kalau sanian, ansya'at al-hukumah al-kathirah. Jadi di sini clue dia bagi darasa. Jadi kita nak letakkan kerajaan menubuhkan apa dia? Membina apa dia yang banyak. Agak-agak membina apa? Daripada perkataan darasa asal-asalnya. Masjid. Madrasah. Madrasah, sekolah. Sekolah. Bagus. Alhamdulillah. Anta minal mumtazin. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak ustazah dah dapat dah. Okey, madrasah. Jadi madrasah termasuk dalam al-mushtaqat juga. Al-mushtaqat iaitu isim makan. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Min su'alu sitta ila su'alu ashir. Okey. Daripada soalan yang ke-6, soalan 6 sampai sehingga 10. soalan 10. Kita tengok ni. Ikhtar al-ijabah as-sahihah lil kalimat allati tahtaha khat. Ini Afiq boleh jawab. Afiq, maksudnya Afiq? Okey. Minta Ustazah lah. Pilih masih tempat kosong. Yang ni dia kata pilih jawapan. Pilih jawapan. Okey, pilih jawapan yang betul. Okey. Pilih jawapan. Bila pilih jawapan, dah pastilah dia bagi clue jawapan di sini, dia suruh kita pilih. Yang Afiq tanya tadi kan? Afiq ke Akmal tanya? Akmal. Astayqizu al-waladu. Apa makna astayqizu? Yang tadi tanya Apa tu lah. dia? Oh, saya nak belajar lagi. Bangun. Saya nak belajar. Bangun? Ya. Saya nak bangun tidur. Bangun. Bangun. Tadi kan Akmal tanya dia bangun. suruh. Bangun apa? Bangun. Bangun. Ah. Astayqizu al-waladu minan naum. Oh. Bangun. Budak itu bangun daripada tidur. Okey. Wa taghridi at-tuyur. Baik, di sini perkataan yang digariskan ini agak-agak maf'ulun bih ke, maf'ulun fih ke, maf'ul ma'ah atau maf'ul mutlaq atau maf'ul li ajli. Okey. Nak tahu yang ni, hafal lagu Ustazah juga. Ada lagi lagu. Lagu apa tu, Ustazah? Ada lagu lagi. Lagu ni al-mafa'ilu ismul mansubun. Adalah tu. Nanti tengoklah al-mafa'il. Aku tengah hangar. Baik. Adalah tu, ada dalam tajuk lagu Ustazah tu al-mafa'il. 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 Jadi semua al-maf'ul tu semua Ustazah masukkan dalam tu. Maksudnya di sini nota ringkas yang berkaitan apa yang dimaksudkan dengan maf'ulun fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Siapa yang hafal, insya-Allah dia akan Dapat tahu. jawab. Ya, dia akan tahu. Jadi jawapan di sini bila astaghizu al-waladu minan nam wa taghrir, wa taghrir, an-nam dengan taghrir perkataan yang berlainan. Nam tidur, taghrir tu
maksud dia lain daripada naum. Oh. Bila dia lain daripada naum, maka di tengah dia tu ada perkataan Okey. Ada? Nyanyikan Ustazah. okey, ada perkataan waw. Okey, di tengahnya ada perkataan waw. Pelajar-pelajar kena tahu, waw ni ada dua. Satu wawul ataf dan satu lagi wawul ma'ah. Okey? Yang wawul ataf tu contoh dia ada perkataan sebelum dan selepas itu yang sama erti. Okey? Baik, yang ini bukan sama erti. Yang ini lain. Jadi bila lain sudah pasti dah dia adalah ma'ah. Bila agak-agak ma'ah yang mana jawapan dia agak-agaknya? Al-maf'ul, bih ke, fih ke, ma'ah ke? Dah pastilah jawapan yang ni kan? Al-maf'ul ma'ah. Itulah jawapan dia. Okey. Okey. Jadi dia nak tulis jawapan pun ambilkan yang apa al-maf'ul ma'ah tu Tulis di situlah. sini. Ya, itu dikatakan ikhtar. Jadi Ikhtar. sebenarnya kalau nak dapatkan teknik menjawab ni kena banyak tengok YouTube Ustazah lah. Lebih kurang Hafal macam lagu itulah. Ustazah lah. sebab lagu Tapi Ustazah. jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Dan YouTube Ustazah. tekan butang loceng. Baik. Okey, baik. Seterusnya ini secara ringkaslah Ringkaslah, Ustazah cerita. Baik, kita tengok seterusnya. Minas soalu okey, 11 hingga 15. 15. Okey. حول الأفعال الآتية التي تحتها إلى المصادر المناسبة. Munasib. Perkataan masadir. Yang tadi yang Ustazah nyanyi tadi. Pun sama juga kena hafal. Kena hafal. Kena hafal. Contoh ishtaraka. Dia kata hawil al-af'al. Hawil al-af'al tu maksudnya tukarkan fi'il yang diberikan ni, yang bergaris ni. Okey. Okey, tukarkan fi'il ni kepada masdar yang diminta. Okey. Af'ala if'al, fa'ala taf'il, fa'ala mufa'ala. Tak tukar dhamma, alif tambah alif. Alif. Ini alif. Aha. Bila alif pada fi'il ni, Okey. dia kena tambah alif pada masdar, jadilah. Alamak, kena tulis lagi ni. Kena tulis Ustazah. Inilah yang Ustazah lemah ni. Tak apa Okey. Ustazah. Jadilah ishtirak. Alif tambah alif, maksudnya ditambahkan alif di sini. Oh, okey. Hanya menambahkan huruf alif sahaja. Ya, betul. Dan dan apa? Dah dapat markah lah. Dapat markah. Okey. Kemudian itma'anna. Itma'anna at-tulab. Okey. Ba'dal imtihan. Yang ni pun sama juga. Dia suruh tukarkan daripada alif kepada alif. Oh, tambah juga alif di Ya. huruf nun apa? Okey, kalau kita tambah alif jadi itmi'nan. Oh. Ada alif sebelum akhir. Tambah alif sebelum akhir. Ingat tak? Alif tambah alif sebelum akhir. Jadi itmi'nan. Okey. Kemudian tadarrasa. Tadarrasa jadi tadarrasa at-tullab al-Quran fil fasli. Itu tak ada huruf alif pula Ustazah. Tak ada alif pula kan? Ha. Jadi kalau tadarrasa, kan Ustazah sebut tadi, af'ala if'al, fa'ala taf'il, fa'ala mufa'ala. Tak tukar dhammah, tak di awal. Tukar pada dhammah pada sebelum akhir. Sebelum akhir. Jadi tadarrasa jadi tadarrusan. Tadarru. Tadarru jadi tadarru. Tak tukar dhammah. Pada tak tukar pada dhammah. Dah dapat dah ilmu. Okey, baik, kita pergi kepada minas soal daripada soal 16 hingga 20. 20. Okey, ni dah last dah ni. 20 soalan. 20 soalan. Okey, sahih al-akhta. Tadi kan ikhtar kan, pilih. Ini dia kata sahih al-akhta. Maksudnya dia pelbagai bentuk soalan. Okey. Dia disuruh kita buat betulkan yang salah. Betulkan yang salah. Maksudnya dia bagi yang bergaris ni semuanya yang salah. Dia suruh kita betulkan. Jadi haula'i banat aqilah. Takkanlah banat tu aqilah. Aqilah tu dia kena bersesuaian dengan banat. Bila banat alif ta, maka aqilat pun kena alif ta. Maksud di situ apa sebenarnya Ustazah kalau saya boleh tahu? Maksud di sini ini pelajar-pelajar yang cerdik. Okey. Pelajar cerdik. Bila pelajar sudah pastinya cerdik tu semua sekali kan, bukan seorang je cerdik. Kalau aqilah ni seorang saja cerdik. Banat ni ramai pelajar perempuan. Anak perempuan pelajar pula, saya silap.
anak perempuan. Jadi anak perempuan yang Cerdik. cerdik, yang pandai ni bukan seorang, dia ramai. Jadi dia kena bersesuaian. Maksudnya banat qilat. Maksudnya Oh, dia okey. kalau kita nak menunjukkan ramai ataupun seorang berdasarkan perkataan tersebutlah. Ya, ya, betul, Oh, betul. baik. Okey. Baik. Begitulah seterusnya iaitu sahih al-akhta. Nak membayangkan di sini pelajar-pelajar kena tahu bahagian A ni adalah berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan soalan objektif pelbagai bentuk. Baik. Kering. Ustazah, saya rasa tu loceng kecemasan tu. Siapa main tengah loceng? Ada je lah. Kita pergi check lah siapa main Nak loceng pergi tu. check? Ustazah, kita pergi check dulu bunyi loceng tu. Okey, anda semua jangan mana sebenarnya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Pergi lah. Siapa main loceng? Tak tahu. Road to Success SPM 2020. Dan hari ini kita subjek bahasa Arab masih lagi bersama dengan Ustazah. Jadi Ustazah, silakan teruskan untuk Okey, baik. Jom sesi kita. pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Baik, kita sambung kepada bahagian B. bahagian B itu qismu jim, yang mana bahagian ini dia ada salasu nadarajah. 30 markah. Markah. Okey, kita tengok 30 markahnya apa dia. Sebelum tu, kita ceritakan tentang apa yang terkandung dalam bahagian B ini iaitu isti'ab, takwin jumal, nahwu dan saraf. Yang mana isti'ab ni ialah jawab petikan. Dia bagi petikan, kemudian jawab soalan. Kemudian takwin jumal, selepas jawab soalan tu dia bagilah bentuk membuat ayat yang pendek. Kemudian nahwu dan saraf menjawab soalan yang berkaitan dengan nahwu dan juga saraf, iaitu tata bahasa. Okey. Yang ni dia tidaklah macam pelbagai bentuk tadi kan, objektif tadi kan. Dia memerlukan pelajar tu membuatkan ayat lah, membuat ayat. Yang mana markah di sini dalam 2 markah. Bahagian di sini, bahagian ini pelajar kena faham kata kunci soalan. Macam tadi juga. Tadi kata kunci soalan yang bersesuaian dengan soalan itu. Okey, yang ini pula kata kunci soalan yang bersesuaian di bahagian ba. Okey? Iaitu iqra, baca. Maksudnya baca petikan. Okey? Kemudian kawin. Kawin tu maksudnya binakan soalan. Okey, kemudian a'rib. A'rib tu maksudnya dia suruh perkenalkan apakah perkataan ini, i'rabkan. Kemudian ij'al, jadikan. Uktub, tuliskan. Hawil, tukarkan. Maksudnya semua-semua ni memerlukan kepada pembinaan ayat, pembinaan jumlah. Jadi pelajar-pelajar kena baca dan faham petikan, kena tahu apa yang dimaksudkan adawat al-istifham itu kita kena hafal. Pelajar kena hafal. Maza, limaza, kaifa, mata, man. Semua-semua tu pelajar kena tahu. Okey. Okey. Kemudian jawapan mestilah didahului dengan mukadimah jawapan dalam soalan yang berkaitan dengan soalan menjawab petikan tadi. Mesti ada mukadimah jawapan, dan bahagian membina ayat mestilah menggunakan membina ayat menggunakan tata bahasa yang betul. Maksudnya nahwu dan saraf tu janganlah bagi salah. Kalau salah akan berkuranganlah markahnya. Baik. Okey, kita teruskan kepada yang lain. Ini bentuk-bentuk dia. Dia bagi soalan kan iqra kan? Iqra. Dapat satu patah perkataan faham jadilah kan? Iqra. Kemudian dia baca tu, kemudian dia baca lagi apa soalan dia. Jadi biasanya soalan yang pertama ni mestilah dia bermain di sekitar di bahagian atas. Bahagian soalan 2 ni dia agak bawah sikit. Jadi pelajar kena pandai berfikir. Kena pandai untuk menyusun strategi. Ya, betul. Kemudian seterusnya soal usani, soalan yang kedua ni, yang ni dia bagi petikan yang sikit tapi dia memerlukan pelajar tu menjawab agak di luar sikit, di luar kotak fikiran sikit. Maksudnya dia berfikir yang menggunakan kebat jugalah. Hebat. Dia tidaklah bergantung kepada ini jawapan di sini tak. Dia kena mereka mengolahkan ayat tu. Baik. Okey. Apa yang kamu faham tentang ayat ini, dia kata. Jadi dia kena bagi tahulah. Ni soalan kebat kan? Keterangan. Okey. Baik. Kemudian soalan seterusnya, soalan dia bagi dalam bentuk ni, iklan ni.
Dia bagi dalam bentuk senarai harga bagi lil kutub fi kashki qamar. Ini adalah senarai harga kitab. Dia bagi senarai harga, lepas tu dia kata kam mablaghan. Berapakah jumlah? Di sini pun kebat juga. Dia minta pelajar itu menggunakan matematik. Kat sini. Ada juga. Ada juga. Jadi pelajar-pelajar pelbagai bentuk lah soalan yang dia akan dipaparkan di sini kepada pelajar. Okey. Okey. Baik, kemudian soalan lain. Dia bagi soalan dalam bentuk ni. Dia tanya istakhrij fikrah raisah. Keluarkan fikrah yang utama minal qit'ah as-sabiqah, daripada qit'ah sini. Apa berkaitan tentang apa? Jadi pelajar jawablah. Ingat, mukadimah jawapan jangan lupa. Mesti kena ada mukadimah jawapan. Fikrah raisah minal qit'ah as-sabiqah kaza wa kaza. Okey, jawapan. Baik, kemudian as-su'alu salis, yang ini berkaitan dengan nahwu dan saraf. Jadi pelajar kena buat ayat lah. Dia tanya, dia kata hawil ma ya'ti ma'a taghyir ma yulzam. Tukarkan apa yang soalan ini kepada yang diminta. Dia kata al-khabar mufrad ila al-khabar jumlah fi'liyah. Khabar mufrad kepada khabar jumlah fi'liyah. Okey, ini dia punya ayat dia. Muhammad katibun risalah. Dia suruh tukarkan khabar mufrad kepada khabar jumlah fi'liyah. Jadi jawapannya yang betul, yaktubu Muhammad ar-risalah. Dia minta kepada khabar jumlah fi'liyah. Okey, itu jawapan, dan jawapan yang seterusnya pun sama juga dalam bentuk ayat. Okey. Okey. Baik, seterusnya kawin jumlah mufidah, yang ni pun sama juga dalam bentuk ayat. Disuruh buat ayat. Kemudian kita terus pergi ke bahagian C. Yang ini ustazah nak terangkan dengan agak detail sikitlah tentang ni. Tapi tip-tip sajalah di sini. Sebab ini berkaitan dengan karangan. Pelajar-pelajar mesti tahu macam mana nak menjawab karangan. Yang mana karangan ini di bahagian C ni, itu qismu jim, dia ada 50 darajah. Dia ada 50 markah. Okey, yang mana 50 markah tu dia bahagi dua. Okey, bahagi dua. Baik, kita tengok. Yang pertama, karangan berpandu 20 markah. Yang tadi kan, karangan yang betul, yang panjang tu 30 markah. Yang kata pilih satu soalan saja kan. Ya. Okey. Baik, kita tengok yang berpandu tu dia dalam bentuk iklan, dalam bentuk rumusan, dalam bentuk ringkasan, dalam bentuk grafik, tunjuk arah. Jadi pelajar kena standby. Mungkin soalan tahun ni dia keluar dalam bentuk iklan. Mungkin dia keluar dalam bentuk minta pelajar buat rumusan, macam-macam. Okey. Jadi pelajar kena pandai mengolah lah berdasarkan apa yang diminta. Ingat, hanya 60 patah perkataan saja. Okey. Jadi lebih kurang tu kita tengok pada bentuk soalan. Baik, seterusnya 4 soalan pilihan, iaitu 150 patah perkataan yang diminta. Pelajar kalau dia jawab lebih 200 tu, alhamdulillah, memang pelajar yang excellent lah, yang pandai kan. Tapi jangan jawab kurang daripada 150 patah perkataan. Baik, kita tengok apa yang ada di dalam karangan. Okey, dalam karangan ini dia bagi dalam beberapa kategori. Okey, dalam 4 soalan tu kan, mungkin antaranya ada nilai-nilai murni, isu semasa, kemudian surat, pengajaran, kisah ataupun cerita, khutbah. Khutbah siapa yang pernah dengar, takkan tak pernah pergi sembahyang Jumaat kan? Kan? Kemudian laporan. Siapa yang nak jawab khutbah, dah ada dah dia punya dalam kepala dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua markah tu. Markah. Ayyuhal hadirun wal hadirat. Kan? Itu tips sebenarnya ustazah kan? Itu semua. Atas pelajar lah dia nak pilih yang mana. Okey, ustazah akan bagi tips. Okey, yang pertama, faham arahan soalan. Okey, faham arahan soalan dan bentuk serta tajuk karangan tu. Kena bila dia baca tu dia kena ambil betul-betul mana tajuk ini dia jawab. Kemudian lakarkan isi-isi penting. Jangan lupa isi penting tu dia kena conteng-conteng dulu. Minta kertas kat penjaga periksa tu kan, untuk dia conteng dia punya isi karangan. Bila dia nak buat tu, biasakan ada mukadimah dan juga khatimah. Maksudnya permulaan dan juga penutup. Di tengah-tengah tu isi. Okey. Baik, isi tu dalam 5 isi
Pun dah cukup Dah cukup. Satu Okey. isi tu kembangkan. Okey. Ya. Kemudian bina ayat yang mudah yang diguna pakai seharian. Jangan guna perkataan-perkataan yang Luar biasa. biasa, complicated belajar tu nak Complicated. buat. Kemudian gunakan perkataan. Ya betul? Pertuturan Gunakan seharian. perkataan pertuturan seharian. Banyakkan mufradat. Yang ini mestilah yang ni daripada awal lagi dia kena buat persiapan. Elakkan pengulangan mufradat, jangan berulang-ulang. Kalau ulang-ulang dia akan potong. Pastikan bilangan perkataan tu mencukupi. Baik, kemudian yang biasa berlaku kesalahan ya, al-akhta' at-tullab fil insya'. Apa dia? Dia pilih karangan yang tiada kaitan dengan soalan, menyebabkan terpesonglah tajuk tu kan. Ya. Kemudian bila terpesong tajuk, hilanglah markah di situ. Kemudian menyalin petikan pemahaman. Petikan tu yang ada dalam tu dia gunakan untuk karangan dia. Tapi kalau pelajar yang pandai, dia olah balik, itu tak menjadi hal. Dia olah menggunakan apa yang diminta. Baik, faham. Kan? Sebagai satu penambahan untuk dia. Tidaklah orang buat copy paste. Ya, betul. Olah semula. Ya, kemudian mengarang karangan tu kurang daripada 150 patah perkataan memang kurang markah. Okey, kemudian mengabaikan karangan sekadar menulis tajuk saja. Pun ada juga pelajar menulis. Tapi Ustazah nak pesan, janganlah tulis macam tu. Kesian kamu. Kamu belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Itu je yang dia Takkan tulis. itu saja yang ditulis kan? Ya. Kemudian mengarang karangan yang tidak difahami. Sebaiknya hafallah dulu karangan 1 ataupun 2 karangan untuk sebagai panduan masa kita nak menjawab. Kemudian mengarang karangan dengan penulisan yang teruk. Banyak kesalahan ejaan, qawaid dan uslub. Yang ni kamu jangan takut. Kalau sekiranya kamu jawab banyak kesalahan, jangan bimbang. Dia tidaklah menunjukkan di situ satu kesalahan qawaid, dia akan potong 1 markah. Markah dia 30 markah. Takkan semua nak potong. Yalah. Dia punya perkataan 20 patah perkataan. Kalau satu-satu nak potong, habislah markah budak tu kan? Kalau silap 30 dah 30 markah dah. Ya, betul. Okey, baik. Kemudian ini dalam nak bina karangan ni mesti ada penanda wacana. Jadi penanda wacana seperti mana yang pelajar nampak di sini, okey. Pelajar nampak penanda wacana, pelajar boleh cari je. Penanda wacana dalam bahasa Arab, dalam buku-buku di luar sana memang banyak penanda wacana. La syakka wa la raiba kama arafna wa bijanibu zalika. Ini semua penanda wacana untuk mencantikkan karangan pelajar itu sendiri. Dia bagi satu sikit saja ayat, tapi bila dia masukkan penanda wacana tu, dia jadi ayat tu jadi cantik. Kembangkan Jadi sebuah ayat. karangan yang lengkap. Ya, betul. Kemudian cara mengembangkan ayat. Bila nak kembangkan ayat tu, pelajar tahu fi'il tu apa dia, kata kerja. Kemudian pelajar tahu fa'il tu apa dia, pembuat. Dan pelajar tahu maf'ulun bih tu apa dia, itu objek. Bila nak buat ayat, contoh, Muhammad makan nasi. Kalau ayat, kita letakkan fi'il dululah. Akala Muhammad al-aruz. Akala Muhammad al-aruz. Jadi bina ayat yang mudah-mudah. Kemudian masuklah. Lepas tu kita kembangkan ayat. Masukkanlah na'at sikit, itu kata sifat. Akala Muhammad. Muhammad tu seorang yang apa? Yang handsome. Yang tampan, yang cerdik, Akmal, yang sempurna. yang sempurna. Okey, kita masukkanlah sikit. Akala Muhammad Muhammadun zakiyun. Okey, kemudian al-aruz. Dah kembang dah. Dah kembang dah. Masuklah kemudian maktuf wa maktuf alaih yang ada waw tadi ni. Okey, jadi kalau ada makna seerti, kita datangkan lagi makna dia. Makna dia letakkan waw. Jadi bertambah-tambah. Kemudian masukkan zaraf-zaraf zaman, zaraf makan. Maksudnya kalau dia buat ayat tu, dia nak kembangkan di mana dia makan. Di kantin. Sebut kan. Di kantin. Fil mat'am. Mat'am mana? Mat'am fil madrasah as-sanawiyah al-wataniyah. Bandar Baru Salat Tinggi. Kan? Lebih teliti. Jadi kita kembangkan. Baik, kemudian inilah bentuk-bentuk dia. Bentuknya lah. Bentuk-bentuk dia, contoh aqamat al-madrasah al-baramij al-mumti'ah wal jazabah. Nampak situ? Yang Ustazah color ni sebenarnya yang tadi yang Ustazah sebut tadi. Okey. Yang Ustazah sebut tadi. Aqamat al-madrasah al-baramij al-mumti'ah. Dia kata di sini sekolah telah mengadakan
mengadakan program yang menarik. Ini sifat bagi dia. Kan Ustaz sebut tadi, Baik. naat tadi kan. Sifat bagi program ni wal jazabah al-baramij al-mumti'ah wal jazabah al-muta'addidah. Jadi ada waw kan kat sini. Ada. Jadi ada waw, jadi maktuf di sini ni waw ataf, yang ni maktuf alaih. Baik. Okey, baik. Begitulah seterusnya. Dan Ini seterusnya. makna seertilah. Okey. Jadi kita kembangkan, nak cerita sikit je tapi dia panjang disebabkan ada benda-benda tu. Ya. Yang saya sebut tadi. Kalau Baik. pelajar-pelajar sempat ambil gambar ke tadi kan? Sempatlah. Betul. Okey, baik. Kemudian karangan yang baik, al-insya' al-jayyid yahtawi ala arba'a afkar. Dia ada 4 isi yang penting. Okey, yang pertama muqaddimah, kemudian anasir dan juga syarah. Maksudnya isi-isi tadi, katakan 5 isi, dia masukkanlah 5 isi tu. Okey. 5 isi, 1 isi syarahkan. 1 isi syarahkan, huraikan. Okey. Lepas tu, dimasukkanlah setiap 1 isi tu al-adillah. Maksudnya, ayat-ayat Al-Quran ke, hadis ke, kata-kata hukama ke. Jadi panjanglah ayat dia punya karangan tu. Kemudian amsilah, contoh-contoh dia datangkan. Jadi panjang lagi. Kemudian last sekali, al-khatimah. Jadilah panjang. Ya, Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagi orang kata kata-kata perangsang untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil kertas peperiksaan bahasa Arab ini. Orang kata last minute punya kayuh lah. Kayuhan ni kan. Kayuhan Mungkin terakhir. serius Ustazah. Short Baik. and sweet. Apakah teknik dan juga terakhir? Kata-kata perangsang kepada pelajar-pelajar di luar sana, dan juga tak lupa juga Akmal dan juga Afiq. Afiq. Okey, Ustazah doakan pelajar-pelajar semua dapat memberi penumpuan yang sepenuhnya kepada, terutamanya kepada mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. InsyaAllah Ustazah doakan bitaufiq wan najah fi imtihanikum insyaAllah fi hazihi sanah, khususnya tahun yang penuh dengan cabaran ini, yang penuh dengan pelbagai dugaan yang Allah ujikan. Jadi saya doakan insyaAllah buat yang terbaik. Okey, buat yang terbaik. Alhamdulillah. Baiklah, Afiq. Baik, Akmal. Saya rasa ini adalah satu input yang sangat berguna untuk anda yang akan mengambil kertas peperiksaan bagi bahasa Arab. Ustazah, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Dan Ustazah. minta maaflah kalau ada, biasalah budak nakal kan. Tak nakal awak seorang je. Saya baik. Dia selalu duduk belakang, dia bukan duduk depan dengan cikgu pula. Dia jadi lain lah kan. Baik, terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu. sama. Semoga apa saja tips, teknik dan juga panduan yang di-sharekan oleh Ustazah pada hari ini dapat memberikan manfaat, dan semoga anda semua dapat memperolehi keputusan yang cemerlang untuk SPM 2020 ini. Ya, dan kita sampai di sini saja untuk subjek bahasa Arab, dan saya pasti anda nak tahu apa pula subjek seterusnya dan siapa gurunya. Teruskan bersama kami dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Bye-bye.